kasih. Sama. Okay. Tengok kita bagi kepada dua bahagian. So untuk yang ni kita sebelah kiri kita untuk while, sebelah kanan kita buat untuk do while. Okay. Dia punya syntax. Mula-mula kita declare dulu dia punya control variable ataupun apa-apa variable dulu. So kita declare integer. Nak declare integer pun kalau untuk control variable selalunya kita guna integer lah. Sebab apa? Sebab dia akan guna, sebab integer yang dia nak kira berapa kali dia punya iteration. 1, 2, 3 saya kita dah ni kan, ataupun kita nak buat dia punya iteration as decreasing iteration pun boleh. Contohnya kita start pada 10, dia akan berakhir dengan 1. Kita 10, 9, 8 sampai 1. Okay. Selalunya untuk control variable kita guna integer. Integer apa dia? Let's say kita guna count. Count kita start pada 0. Sama juga untuk do while, control variable kita start daripada atas. Count equals to 0. Okay. Kemudian kita letak dia punya condition. While and then condition. Yang sini kita letak do. Dan dia punya body dia macam ni. Tapi untuk do while, dia ada apa? Dia buat dulu. Kemudian dia ada condition kat bawah sekali. While and then condition. Okay, nampak beza di antara dua ni. Untuk while, dia tidak ada semicolon kat sini. Okay, sini tak ada. So kalau ada, maksudnya apa? Maksudnya adalah syntax error. Kalau kita adakan benda yang tidak ada, dia adalah syntax error. Ataupun kita buat benda yang tak sepatutnya buat, dia adalah syntax error. Dan bila syntax error, dia tidak boleh nak run. So bila tak boleh nak run, dia tak boleh nak execute dan there will be no output. Okay, kat mana dia punya ni? Statement dia kita boleh letak kat sini. Boleh letak two or more. So, sama juga dengan ni statement. Kemudian control variable selalunya saya stress kat sini, selalunya kita letak dekat bawah sekali. Walaupun hari tu kita dah buat macam mana, apa beza kat atas, kat bawah, untuk memudahkan dan untuk menyelamatkan diri daripada kita terlibat dengan logic error, selalunya kita letak dekat bawah sekali. Selepas kita dah buat semua statement tu, kita letak di bawah sekali. Dan tak digalakkan juga letak dalam statement macam yang printf. Sebab kita tak nak dia lari dia punya counting tu. Okay, so ni adalah nampak beza dia. Okay. Ada persoalan setakat ni? Tak ada, sebab dia lebih macam kita cuma kena faham macam mana nak buat je. Okay. Bila nak guna do while dengan do while, kenapa dia tak ada ni selalunya kalau awak nak macam nak check something, awak punya calculation tu betul ke tak dulu, awak boleh guna do while. Sebab do while tu dia akan kira dulu baru tengok condition. Okay, nak guna while terus pun tak ada masalah. Macam apa awak punya preference. Okay, let's kita continue untuk for loops. Okay, tengok dia punya syntax. For loops dia beza sikit dengan while dengan do while. Beza dia apa? Beza dia, kalau awak tengok kat sini, initial value dia di dalam test condition dengan increment ataupun decrement.
decrement. Eja betul ke salah? Saya pun tak ingat dah ejaan dia, tak apalah. Okey, initial condition, initial value, test condition tu dia punya condition lah sampai dia akan berhenti setakat mana, atau dia akan pergi setakat mana, dan increment decrement dia dalam satu line dan statement dia cuma di dalam ni. So beza dengan yang apa ni, yang kita tunjuk tadi, ya dia macam ada mula-mula kena initial value, kemudian test condition, last kali kita buat dia punya increment ataupun decrement. Tapi yang ni dia dalam satu line. Macam juga loops yang lain, kalau dia cuma ada single statement, yang ni kita tak perlu. No need for single statement. For statement satu saja. Tetapi macam biasa juga, kalau untuk lebih berhati-hati, untuk lebih berjaga-jaga, lebih baik letak curly braces. Sebagai inilah macam kita buat macam apa, langkah berjaga-jaga. Sebab takut nanti kita nak buat banyak tapi kita terlupa nak letak. Alright. Kejap banyak pula mesej. Siapa yang apa ni? Kenapa dia tak ni Dia tak, walaupun awak punya UPM punya ni dia tak. Tak apa, kalau siapa yang tak dapat akses tak apa, nanti kita ni lah. Okay. Let's see next one. Contoh untuk dia punya syntax for I sama dengan yang pertama tadi, yang biasalah kita guna apa, yang ni adalah start daripada kosong, initial value. Yang ni adalah stopping criteria. Ataupun stopping condition. Ini dia punya adalah increment. Okey, dan atas sekali apa dia? Atas sekali awak kena declare your variables. Kalau dalam siapa yang pernah belajar C++, siapa yang in C++, dia lain sikit. In C++. Okay, awak boleh buat macam ni. For, let's say kita nak guna integer, kita guna int I equals to 0. Okay, dan something. Kalau dalam C++, awak boleh letak declaration ni kat dalam sekali. Tapi kalau dalam C dia tak boleh. Setakat yang saya pernah jumpa dalam dua programming, untuk C dia macam code blocks dengan def C++, dia tak boleh. So bila tak boleh, maksudnya awak kena declare kat atas ni, declare I. Awak kena declare kat atas sebagai integer atau sebagainya. Kemudian awak boleh letak dia punya initial, stopping condition, and then also increment. Okay, sama juga dengan increment ni kat sini. Dia tak kisah awak nak letak I plus I, ataupun minus I minus, pun tak ada masalah. Dia tak membawa ni sangat perbezaan yang banyak sangat untuk for loops. Okay, kalau dan dia separated by what? By semicolon. Dia bukan yang titik bertindih dua-dua ni, yang colon. Okay, separated by semicolon. Okay, let's see.
Kalau sekiranya awak ubah dia punya ni, yang ni duduk sebelah sini ke, yang ni duduk sebelah sini. Walaupun awak ubah benda ni, tapi dia tetap menganggap, dia tetap kedudukan dia tetap yang ni initial condition, yang ni tetap stopping criteria, yang ni tetap increment ataupun decrement. Dia tak berubah dia punya position. Okay, let's see yang kedua. Contoh yang pertama, contoh yang kedua. So, yang ni starting criteria daripada dia start dengan dia letak variables T initial. Yang ni pun dia stop dekat T max. And T plus sama dengan Tn darab dt. So, awak pun boleh buat macam ni. So, apa sebab benda ni initial condition T max dengan N dengan dt ni dia akan ambil dari condition yang di atas. Daripada value yang awak letak ke atas. Alright. Dan kalau awak tengok kat sini, dt ni kemungkinan dia adalah floating. Kemungkinan sebab dia adalah small d, small t, float number. Okay, maksudnya apa? Maksudnya dia for ni dia lebih luas lagi dia punya scope. Kalau awak nak letak benda ni sebagai t, awak nak cakap t sebagai float pun boleh, float t. And then t apa? T start daripada initial condition, t is less than t max, and then increase by n times dt. Sama juga yang ni, yang contoh yang ketiga. Yang ni apa dia? Yang ni menunjukkan dia kena ni lah, dia kena decreasing. Sebab tu kita letak count minus minus. So dia akan stop dekat kosong. Let's see some examples. Okay. Yang ni apa dia? Yang ni macam yang kita buat while, tapi yang ni dia increase by 1. Okay. Ada sesiapa boleh teka dia punya output macam mana? Kosong sampai 9. Yes, 0 sampai 9. Semalam pun hari Rabu kita dah buat kan, yang dia lebih kurang macam while juga. Tapi bezanya dia cuma dalam satu line. Yang dia punya tu dalam satu line. So kalau kita tengok kat sini, dia akan start daripada kosong. Okay, so kalau kat sini, C daripada kosong. Kemudian dia akan pergi ke true or false. So kemudian dia akan print out. C pada kosong, true or false, true. So dia akan print out kosong. Kemudian dia akan increase by 1. Increase by 1. Okay, 1. True or false, true. Dia akan print out 1. Sampailah dia pergi dekat 9. 9 true or false, true. So dia akan print out 9. Kemudian last kali 10. 10 akan jadi false. Sebab apa? Sebab dia tak ada equal. Dia less than. So dia takkan print out. So output dia adalah 0, 1, 2 sampai 9. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada. Alright, kita tengok yang ni pula. Okey, yang ni apa dia? Yang ni adalah compound condition, compound stopping criteria. Dia ada 2. Okay, kalau kita tengok kat sini, I start pada 1. So dia akan start daripada 1 dia dan dia akan berhenti
sampai salah satu daripada condition ni jadi false. Sampai salah satu daripada benda ni jadi false. Kita tengok mana yang false dulu. So, kalau kita buat kat sini, so dia ada dua kriteria. Yang pertama adalah I. Yang kedua dia adalah sum. Dan yang apa ni dia punya ya. Kita buat true false. Condition dia dan kita tengok dia punya output. Output dia ada dua. Kalau tengok kat sini sepatutnya akan ada sum dengan I. Tak mau. So kalau kita tengok kat sini, I and then sum plus 2, dia akan increase by 2. And then true or false. And then out. Okay, I start daripada 1. True or false? True. Kejap. Saya kena bagi kepada 2 ni kot. Sebab nak tengok condition I dengan condition sum. So yang ni kalau kita buat I. Ni saya padam buat untuk condition true or false untuk sum. Kemudian kita tengok out. Okay. I sama dengan 1. True or false? Yes, true. Sum jadi apa? Sum akan increase by sum start daripada kosong. So dia adalah true. So dia akan keluar apa dia? Sum sama dengan 1. 2 dan I sama dengan 1. Sebab apa kalau tengok kat sini? Tengok kat sini. Okey, untuk print out dia tambah dulu. Nampak tak? Dia letak apa ni sum ni ke atas. Dia kira dulu. Sum asalnya kosong. This is 0. Tapi sebab dia letak ke atas, sebab tu dia punya ni jadi kosong. Faham ke? Okay. Tapi I dia start pada initial condition iaitu 1. Okay, the next step dia akan pergi balik, dia akan increase by 1. So dia akan increase by 1. Jadi I sama dengan susahlah buat macam ni. Dia tak ni nampak sangat. So I akan jadi 2. Sum akan jadi 2. So 2 dan 2 lebih kecil daripada 10 dan 2 lebih kecil daripada 20. So betul dua-dua adalah true. Okay, so the output will be 4 dengan 2. Okay, dan awak boleh pergi ke seterusnya. So sampailah sama ada sum ataupun I ni akan, kalau saya tengok kat sini, so mungkin dia akan yang ni dia akan apa ni jadi kosong dulu. Sebab apa? Sebab kalau tengok kat sini sum increase by 2. So increase by 2 maksudnya dalam 5 kali tu dia akan jadi 10. So sum ni kalau I ni dia kena 20 kali baru dia sampai 20 baru dia jadi kosong, jadi false.
Tapi sum ni akan jadi kosong lebih cepat daripada I, so dia akan berhenti dekat when sum is 8 sahaja. Ada soalan ke? Maksudnya output nanti tu untuk I pun sampai 10 saja ke ataupun sampai di 20? Tak, Untuk I. I tak sampai. Sebab apa? Sebab I ni dia akan berhenti, dia akan benda ni akan false. Ya, bukan satu saja. Dia akan false bila sum lebih kecil, sama dengan 8. Sebab apa sama dengan 8? Sebab dia tak boleh jadi 9 sebab dia increase by 2. Okay, dan I ni saya pun tak kira, awak boleh buat matematik sendiri, kira sendiri. So I ni dia akan berhenti stop when I sama dengan 8. Sum sama dengan 8. So dia tidak akan sampai berapa ni I? Dia tak akan sampai 19. Okay. Sebab condition dia dah false. Dia sebab awak ingat kalau n 1 dengan kosong, dia akan dapat kosong. Salah satu daripadanya adalah false, dia akan dua-dua dapat false. Okay, let's see. Kalau kita compare 3 loops tadi. Okay, kita bagi kepada 3 bahagian. Kalau tengok kat sini, while, do while, dengan for loops. Alright. Apa beza dia? Yang ni initial condition. Initial ke atas. For dia, for initial, semua ke atas. Initial and then apa dia? Stopping criteria and then increment. Increment maksudnya apa? Maksudnya dia juga boleh membawa kepada decrement. Kemudian dia ada body dia, body of statement, and then body. And then last kali untuk while dia ada increment. Yang ni pun dia ada increment. So last kali increment. Lebih kurang macam ni. Sorry, saya lupa dekat apa dia? Saya lupa letak kat sini. Dia punya condition kat atas. Yang ni untuk dua dia condition di bawah. Condition ataupun stopping condition. Bawah sikit. So tu beza di antara tiga tu. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh tak dalam Jamboard ni, siapa yang dah dapat akses Jamboard? Saya nak tengok. Macam tak ada orang. Tak boleh. Tak boleh akses kan? Awak kena request akses. Sekejap. Kalau guna phone tak boleh access ke doktor? Okay, kejap saya tukar dia punya ni. Dia tukar dia punya link. Sebab
Okey. Cuba awak cuba yang ni. Link yang terbaru. Okey, saya rasa dah nampak ada kepala haiwan tu semua, saya dah boleh dah kot. Okey, so saya nak awak ni try. Awak nampak ada nampak Jamboard dengan ni kan? Dengan apa? Dengan sharing screen ni. Cuba tukar yang dekat ni, soalan ni, change the loop to 4 and do 1. Tak cantik. Okey, nampak kan? Awak nampak soalan tu dekat share screen. Dan siapa-siapa saya tak kisah. Kita buat for loops dulu. Tukar yang screen ni, tukar yang apa ni, yang while loop ni kepada for loops. Guna link yang terbaru yang bawah sekali tu. Baru dia boleh masuk. Kalau tak rasanya dia tak boleh masuk. Kalau yang link yang selain daripada tu. Ni siapa ni? Dinosaur ke siapa ni? Okey, X sama kosong. Susah nak tulis, awak tulis dengan mouse ke apa ni? Ya. Susah. Kecil. Daripada 10 tu. Okay. Daripada 10. And then increment. Tambah. Tutup kurungan. Kali bracket. Saya rasa awak dah dapat the gist of it. Dapat kan? Ya. Okey. Tak apa. Dah nampak dah ni. Okay. Saya nak tengok yang penting tu. Yang lain sebab saya nampak ni ada 12 orang. Yang lain tu tak boleh masuk ke macam mana tu?
Guna telefon. Guna telefon. Dia tak boleh ni Oh, jadi awak ada tak boleh nak guna ni. Skrin dia lain sikit lah. Okay, tak apa. Okay, saya edit dekat dalam ni. So, kalau kita guna for, kawan awak tulis, dia buat macam ni. For I sama I pula. X sama dengan 0. Sebab apa? Sebab kalau yang dalam ni dalam while, yang ni adalah initial. So dalam ni untuk for ni adalah initial value. Second place adalah condition dia. Condition dia apa? Kalau dalam while yang ni adalah condition. So kita letak sini x is less than 10. Separated by semicolon. And then last place dia adalah increment or decrement. So this is increment. So kita letak kat sini x plus plus. Okay. Initial value, condition, increment. And then statement dia apa? Statement dia suruh print f. Sorry. D slash n and then x. Okay. Single statement saja, so saya tak perlu nak letak curly braces, tapi kalau nak sebagai apa ni a good habit dalam programming, kita letak curly braces. Alright. Okay. So kalau saya nak guna do while, cara nak buat do while? Buat initial dulu. Yes. Initial value sama juga. Apa dia? Cuma saya tukar yang y ni saya letak kat bawah. Okay, beza dia apa? So initial sama. Initial dia ke atas. Untuk y dengan y semuanya ke atas. Tapi dia ada do and then printf something something, dan dia punya decrement, increment plus plus, and then condition dia di bawah sekali, while something something, semicolon. Okey, benda yang sama. Beza dia atas dengan bawah sahaja. Alright, let's see this one. Sekarang saya nak tukar pula while for loops kepada while dengan do while. Okay. So kita ambil je yang ni. Yang ni apa dia? Initial, stopping criteria, and then yang ni adalah decrement. So kalau untuk y, kita letak x sama dengan 12 ke atas, and then while x is bigger than 7, and then your printf, nanti awak tulis dengan sebaik-baiknya lah. Okay, dan dia punya ni adalah x minus equals to 2. Sama juga nak tukar dekat dual. So, tukar kedudukan sahaja. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada, sebab benda tu awak kena tahu dia punya format je. So, itu tak ada masalah. Okay, now. Hari tu kita ada if, else, dan if nested if. Sekarang ni kita akan ada juga nested untuk for. Yang lain pun boleh nested juga, tapi selalunya kita guna for loop untuk nested. Sebab apa? Sebab dia punya apa ni? Kesemua tu dalam satu line. Kalau macam awak guna do while tu semua, dia macam ada dia separated.
Dia macam tak ekonomik untuk guna nested untuk Y dengan do Y. Tapi untuk for loops selalunya kita guna for loops kita boleh guna untuk nested sebab dia punya ni dalam satu line, senang kita nak control. Ataupun mungkin kalau kita lupa apa-apa, dia selalunya tak lebih ni lah, lebih senang sikit. Okey. Apa tujuan kita buat nested loop? Sebab kita nak buat multi-dimensional array. Multi-dimensional array. Okey, apa maksud multi-dimensional array? Contoh yang paling mudah adalah matrix. Matrix. Untuk outer loop, ni kalau ni adalah outer loops, selalunya yang ni merujuk kepada row. Dan inner loop refers to column. ING. Ataupun awak nak buat MN pun boleh, tak ada masalah. Tapi selalunya yang luar ni adalah row, yang bawah dalam dia adalah column. Contoh yang paling mudah kalau kita ada matrix M, let's say example, you have matrix M. M sama dengan apa dia? Matrix of A11 sampai AN. Silap, terbalik dia punya indices. AN1. And then awak ada A21 sampailah AN1. Yang ni dan dia punya ni adalah AN of N. Ataupun AMN. Okay, so yang ni adalah row. Ini adalah column. So kalau kita tengok dekat individu dia AIJ, yang ni adalah untuk row, yang ni untuk column. Dan kebanyakan kita guna nested loop ni untuk matrix lah, matrix calculation dan sebagainya yang berkaitan dengan matrix. Ataupun juga berkaitan dengan data. Sebab apa? Data tu dia melibatkan macam contohnya kita ada jadual, you have a table, something like this. X and Y and Z, and then you have your values. So setiap benda ni, entries ni ada dia punya index. So yang ni adalah index 00, yang ni index 01 dan sebagainya. Okay. Contoh. Yang ni contohlah, saya tak nak apa ni? Saya tak nak awak ni lagi, kira lagi. Okay. Tengok dia punya format. Integer n, and then you key in your n. N tu apa? N tu dia punya how many column and how many rows. Okay, so kalau saya tengok, awak tengok kat sini, dia akan start daripada 1 dan dia akan berakhir dekat n. Okay, sama juga dengan kolom, dia akan start dengan 1, dia akan berakhir dengan n. Bukan sebab apa saya buat n plus 1? Sebab saya nak katakan saya entered, let's say entered n equals to 10. Okay. So kalau saya entered n equals to 10, maksudnya saya akan ada kolom 1 sampai 10 kolom. Okay. Kalau saya buat yang ni, saya buat macam ni. Dia punya tengok condition dia. So dia akan berhenti, dia akan buat 1, 2, 3 sampai ke n. Say n is less than n plus 1. So dia akan jadi true. Sebab tu saya letak n tambah 1. Tapi kalau saya tak nak ubah,
n tambah 1, saya boleh tukar dia punya condition. I can also do something like this. I equals to 1. Then I is less or equals to n. And then I plus plus. Benda ni selalu terjadi. Nama dia, kalau kita, contohnya kalau saya tak buat apa ni, saya tak buat macam ni, saya letak less than, and then saya tak letak plus 1. Saya nak ada 10 kolom, tapi saya terbuat macam ni. Nama dia, error ni adalah logic error. Dan selalunya kita refer kepada off by 1. Kalau saya tak letak sebab saya tersilap satu je dia punya calculation. So off by 1. Yang ni selalu terjadi dekat ni lah, dekat bahagian nested loop ataupun loops yang melibatkan matrix ataupun grid ataupun koordinat. Tersilap apa ni, dia berhenti dekat mana. So kena berhati-hati tengok dia punya ni. Untuk selamat awak boleh letak less or equal. So, tak perlu letak tambah 1. Okey. And then kalau tengok dekat sini, if I sama dengan J, dia akan print 1. And then otherwise, kalau dia tak sama, dia akan print kosong. Okey, so kalau dia I sama dengan J, dia akan print 1, else dia akan print kosong. Apa maksud I sama dengan J? I sama dengan J means that row is equals to column. Bila row equals to column, dia akan keluar 1. Tapi kalau dia tak sama, dia akan keluar kosong. Okey, awak rasa-rasa dapat agak tak dia punya output tu macam mana? So awak ingat benda ni matrix kan? Matrix. Bila row sama dengan column, dia akan jadi 1. Tapi bila dia tak sama, dia akan jadi kosong. Matrik 0 dan 1 saja. Matrix apa tu? Identity. Yes, identity matrix. So benda ni akan output as a identity matrix 1, 1, 1 sampailah n. Yang lain semua 0, 0, 0, 0. So yang ni untuk identity matrix. Dan awak perhatikan yang ni ada printf new line. Sebab apa printf new line? Sebab yang ni adalah apa dia? Yang ni adalah blok ni untuk row, untuk column. Okay, so yang ni adalah column 1. Kemudian printf/n ni maksudnya new line. New line dia akan pergi ke next line. Column 2, column 3 dan sebagainya. So sebab tu kena ada printf new line dekat at the end of for loops untuk column. Sebab nanti dia akan pergi. Kalau tak letak benda ni, kalau tak letak printf/n ni dekat akhir column ni, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi kolom 1 kat sini, kolom 2 kat sini dan seterusnya. Okay, nampak tak? Dia tak pergi ke bawah. So dia akan ada satu line saja. So yang ni kena berhati-hatilah dan selalunya bila awak dah buat lama-lama tu rasanya dah tak ada masalah. Alright, let's look at this example. Okay, 8.50 saya nak bagi awak 10 minit tu saya nak bagi awak fikir macam mana nak guna nested loop untuk menjadikan ni guna dalam C. Tukar benda ni macam mana nak dapat output dia. Okay, sambil tu kita rehat kejap 10 minit dan awak boleh fikir macam mana. Okay, take 5 minute breaks. 10 minute breaks.
and we'll be back at 9 a.m.